Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya rahasia besar Sanusi dibongkar. Baru-baru ini Sanusi kata akaun TikTok beliau telah pun disekat oleh kerajaan, dan beliau mendakwa itu adalah tindakan yang terdesak, kata Sanusi, dan dia menuduh kerajaan yang menyekat TikTok beliau. Namun Saifuddin Nasution Ismail telah memberikan kata dua. Beliau kata bukan kerajaan yang buat, karena kerajaan banyak lagi kerja yang lain selain daripada menyekat, dan pula syarikat itu adalah dalam kelolaan sendiri TikTok, bukannya milik kerajaan. Jadi TikTok punya undang-undang yang tersendiri. Akhirnya petang ini kita ketahui rupa-rupanya ini sebab akaun TikTok Sanusi disekat, yang tak pernah Sanusi kata dan tak pernah Sanusi bongkarkan dan akui, tapi akhirnya didedahkan sendiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Fahmi Fadzil. Rupa-rupanya ini puncanya. Papar kapak dan keris adalah punca akaun Sanusi disekat TikTok. Memanglah kita sebagai content creator, kita tahu tentang undang-undang term and condition di dalam mana-mana media sosial. Tapi tak tahulah Sanusi pernah baca ke tidak dia punya syarat dan kondisi dia. Kita pun tak tahu. Mungkin itu sebabnya dia lakukan ini, sebab dia tak tahu. Rupa-rupanya kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, beliau berkata ia jelas melanggar garis panduan community platform TikTok, seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Mana-mana media sosial, sama ada Facebook, TikTok, YouTube dan yang Instagram yang saya tahu, apabila anda menunjukkan, memaparkan perkara-perkara yang membawa unsur keganasan, unsur-unsur keganasan seperti senjata api, kapak, keris, parang, pedang dan sebagainya yang tidak mempunyai apa-apa nilai pengajaran, ianya melanggar garis panduan community, apalagi kalau dalam TikTok. Papar kapak dan keris punca akaun rasmi Sanusi Nur disekat TikTok baru-baru ini, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Jadi rupa-rupanya Sanusi tersilap, bukan kerajaan yang menyekat akaun TikTok Sanusi, tetapi TikTok sendirilah yang menyekat kerana tindakan Sanusi yang buta undang-undang platform TikTok. Kalau Sanusi tidak buta undang-undang akaun TikTok, pasti beliau sedar perbuatan memaparkan kapak dan keris itu melanggar undang-undang atau melanggar garis panduan community platform TikTok. Kata Fahmi Fadzil, paparan itu jelas melanggar garis panduan community platform media sosial itu, seakan-akan menonjolkan ugutan jenayah. Baru-baru ini ada usaha menimbulkan rasa gusar apabila ada seorang tokoh politik ditahan polis. Semasa individu ditahan pihak berkuasa, saya difahamkan pada awal pagi atau tengah malam pada hari sama telah tersebar di TikTok, di mana beberapa lelaki duduk di sebuah meja bersama peranti atau telefon pintar dengan gambar individu tersebut. Di satu sudut senjata terdapat senjata, kapak dan keris. Bagi saya dan sudah pasti bagi pihak polis, waima pihak TikTok sekalipun, gambar yang ditonjolkan itu adalah ugutan jenayah, kata beliau menerusi SOA ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Watikah Komuniti Madani peringkat Zon Tengah Selangor di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Fahmi sekali lagi menekankan tanpa seberang arahan pihak TikTok memadam konteks berkenan. Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN dan PAS Pusat mendakwa akaun TikTok disekat. TikToknya disekat sekaligus menyifatkan tindakan itu sebagai usaha menghalang kemarahan berkempen secara maya menjelang PRN 12 Ogos. Namun dakwaan itu disangkal Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa menyekat mana-mana akaun TikTok. Beliau menjelaskan aplikasi sosial TikTok bukan milik kerajaan tetapi sebuah syarikat teknologi dari China. Yang itu betul. Dan kita harap
apa yang telah didedahkan ini membuka mata dan membuka hati orang-orang yang tak percaya lagi. Sekian Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pastinya satu lagi berita paling mengejutkan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional. Dan pasti saya rasa ini akan menjadi tonik. Dia akan menjadi titik permulaan kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dalam pengumumannya kemarin mengumumkan berita paling gembira untuk seluruh rakyat Malaysia apabila beliau mengumumkan dalam beberapa minggu lagi, seminggu atau 2 minggu ini, kata Anwar Ibrahim, beliau akan mengumumkan beberapa imbuhan buat penjawat awam. Wah, ini pasti perkara ditunggu-tunggu oleh semua penjawat awam. Dan kalau ini sudah diumumkan dan tepat seperti yang dikehendaki oleh penjawat awam, khususnya kenaikan gaji, ini akan mampu menarik hati dan juga dapat menarik perhatian untuk lebih mendapat sokongan daripada rakyat. Walau bagaimanapun tindakan Anwar Ibrahim ini, saya fikir akan memancing sekali lagi komen daripada Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam dalam tempoh seminggu 2 lagi. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama pelarasan skim gaji itu minggu depan. Wah, kalau ada pelarasan gaji, memang inilah yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam. Saya fikir pendekatan lama skim pelarasan gaji perlu dirombak. Tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian dalam tempoh seminggu atau 2 minggu lagi, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Cakna Madani bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan di Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian di Kota Bahru hari ini, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Fadila Siddiq. Pada 13 Julai lepas, Perdana Menteri berkata, skim gaji penjawat awam akan disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara, dan cadangan itu akan dikemuka dalam mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali serta Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Mengulas lanjut, Anwar berkata, ganjaran munasabah dan adil adalah akan diberikan kepada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ini maksudnya ada clue sudah yang kita terima bahawa akan ada pelarasan gaji. Pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji, kata Anwar Ibrahim. Jadi ini adalah berita baik untuk seluruh guru yang ada di seluruh Malaysia. Ianya untuk meningkatkan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam, kata Anwar Ibrahim. Ini bukan sebab nak pilihan raya negeri, tetapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa beliau akan terus memerangi rasuah dan menghentikan amalan mencuri harta rakyat. Saya akan terus cakap mengenai tata kelola dan rasuah. Saya akan perang habis-habisan. InsyaAllah saya akan lakukannya sekira Allah beri kekuatan kepada saya untuk selamatkan negara, kata Anwar lagi. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang telah pun berfikir dan telah pun berjanji ini untuk melaksanakan, akan mengkaji dan memberikan pelarasan ini dilakukan untuk meningkatkan skim gaji guru dan penjawat awam yang lain, sekaligus bagi mengurangkan jurang perbezaan skim gaji yang lama. Ini bukan sebab pilihan raya, tapi saya mahu dikenali sebagai Anwar yang prihatin, kata Anwar Ibrahim. Selain itu, beliau berkata ganjaran munasabah dan adil akan diberikan pada penjawat awam di negara ini berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama. Ia benar,
sudah berapa lama gaji, skim guru dan para penjawat awam tidak pernah diselaraskan, dan ianya patut mendapat perhatian segera kerana sudah ada banyak perubahan besar dalam negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.